Ya, kita bersua kembali Lindung Diri, Lindung Semua. Itu antara yang digagaskan dan juga dibawa bersama dengan anda untuk kita menggalakkan agar program imunisasi COVID-19 berjaya direalisasikan, khususnya terjemahan kepada PICKR ataupun PICK Remaja. Jadi kita ingin mengupas dengan lebih lanjut sebab sekarang ini kita memberikan fokus program vaksinasi kepada remaja. Seorang tetamu kami bawakan melalui panggilan video Skype hari ini iaitu Dr. Rozita Abdul Rahman selaku pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Ismail juga Syahidah. Terima kasih doktor bersama dengan kami untuk kita bercakap lebih lanjut secara mukadimahnya persoalan tentang PICKR yang sudah pun dimulakan aspirasi daripada bukan saja di peringkat tempatan tetapi juga di peringkat global. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini sebagai salah satu daripada perkabaran yang menggembirakan khususnya untuk kita mencapai imuniti kelompok bukan saja untuk golongan dewasa tetapi juga termasuk golongan remaja? Okey, baik. Berdasarkan kepada dapatan kajian yang telah dijalankan di beberapa buah negara yang telah melaksanakan pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 kepada golongan remaja. So, kerajaan kita juga ingin meneruskan inisiatif ini sebagai atas beberapa atau objektif tertentu. Yang penting sekali adalah untuk melindungi golongan remaja daripada mendapat jangkitan penyakit COVID-19 dan juga menghindari daripada komplikasi penyakit tersebut. Dan juga kita perlu faham juga terdapat juga golongan remaja dan juga kanak-kanak yang tidak dapat diberi vaksinasi di atas sebab-sebab kesihatan. So itu adalah salah satu perlindungan yang perlu yang kepentingan kepada program imunisasi COVID-19 kepada golongan remaja. Dan juga ia adalah persediaan untuk pembukaan sekolah. Jadi kita semua ketahui sekolah masih ditutup dan pembelajaran kanak-kanak ataupun remaja masih secara virtual ataupun online dan pembukaan sekolah ini perlu dibuka ya, dan ini adalah persediaan supaya apabila sekolah dibuka nanti kita tidak mahu lagi ada risiko penularan jangkitan dalam komuniti sekolah dan juga remaja dijangkiti dengan jangkitan COVID-19 ini. Dan juga seperti sedia maklum kita ingin meningkatkan liputan vaksin COVID-19 di kalangan populasi Malaysia. Yang berita baiknya kita telah pun mencapai 80.2% ya. 80% immunity pada 2 hari lepas. Walau bagaimanapun kita masih perlu meningkatkan juga sasaran liputan ini ya, supaya kita semua selamat kita semua selamat, tidak juga di kalangan remaja, di kalangan dewasa, malah juga di kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Mereka adalah antara golongan yang perlu dilindungi oleh kita. Itu antara kenapa kerajaan melaksanakan program ini ya. Jadi doktor, di kesempatan ini juga mungkin ada ibu bapa di luar sana yang belum ambil maklum secara menyeluruh, apakah antara prosedur yang perlu dilalui oleh ibu bapa ini untuk memastikan anak-anak mereka mendapat suntikan vaksin tersebut? Ya betul. Ini adalah kita adalah continuity ataupun kesinambungan daripada program imunisasi remaja. So ibu bapa di luar sana jangan panik ya, jangan panik. Apa yang perlu dilakukan sekarang, ibu bapa ataupun jaga salah seorang ya, ibu atau bapa ataupun jaga, mula sekali mereka perlu daftarkan anak mereka dalam MySejahtera, aplikasi MySejahtera, daftarkan di bawah tanggungan atau dependen nama anak yang sebab kita punya sasaran remaja adalah umur remaja 12 hingga 17 tahun. So mereka daftarkan, kalau ada 3 anak, daftarkan ketiga-tiga. Untuk yang 12 tahun itu berdasarkan ketetapan kita adalah 12 tahun berdasarkan tarikh lahir, birth date ya, tarikh lahir. Kalau 11 tahun 2 bulan belum layak lah ya. Dia kena 12 tahun hingga 17 tahun. Dan seterusnya ibu remaja itu sendiri ya, golongan remaja berumur 12 hingga 17 tahun, mereka yang mempunyai telefon bimbit ataupun tak daftar lagi untuk aplikasi MySejahtera, mereka perlu daftar perlu daftar nama mereka. So dan pemberian vaksin nanti akan ditetapkan ataupun seperti yang disebutkan tadi, ada berbagai cara pelaksanaan nantilah ya. So apa yang perlu sekarang, ibu bapa kena bersedia ya, kena bersedia. Sebabnya nanti apabila mereka telah mendaftar, sebagai contoh ibu atau bapa, contohnya saya sendiri,
kita akan dapat sekiranya anak kita bersekolah sekolah harian sebagai contoh kan, dalam Mas Sejahtera ataupun dalam kita punya anak pun juga akan dapat notifikasi di mana akan dapat vaksin dan juga bila. Ya. Yeah. Itu kepentingan kenapa kita perlu daftar. Ya, doktor, sudah pastinya ada juga satu portal yang dinamakan Portal Vaksin Anakku yang dilancarkan. Jadi ini satu perkara yang penting untuk kita melihat dengan kehadiran portal seperti ini juga memudahkan urusan-urusan pemberian program imunisasi COVID-19 kebangsaan khususnya kepada golongan remaja dan juga kanak-kanak. Bagaimana boleh diterjemahkan perkara tentang Portal Vaksin Anakku ini, doktor? Okey, portal vaksin anakku ini adalah sebenarnya satu portal dia sepatutnya digunakan oleh ketua macam pengetua sekolah, ketua institusi untuk mereka mendaftarkan pelajar sekiranya institusi itu ada golongan remaja di kalangan 12 hingga 17 tahun, mereka kena masukkan maklumat pelajar tersebut dalam portal dan juga maklumat institusi tersebut. Benda ini adalah penting ya sebab kita nak pastikan golongan remaja yang berada di institusi itu diberi vaksin. So dengan adanya maklumat macam for example satu sekolah tu berapa bilangan pelajarnya. So dengan tujuan ini pihak yang bertanggungjawab sebagai contoh Kementerian Kesihatan dapat maklumat bilangan remaja yang akan disuntik. So dan juga kita akan tetapkan lokasi mana mereka akan diberi tarikh temu janji. Itu kepentingan. So ini adalah tanggungjawab pengetua institusi, tak kiralah institusi pendidikan, pemulihan, katalah ada golongan remaja di rumah-rumah kebajikan ya, ataupun di tahanan ke, institusi itu perlu daftar remaja tersebut di dalam portal vaksin anakku. So lepas ada itu barulah kita akan dapat agihkan bekalan vaksin dan akan tetapkan di manakah lokasi untuk dapatkan vaksin tersebut. Adakah program ini akan dijalankan di semua negeri, doktor? Ya, program ini telah pun dilaksanakan, telah dilancarkan ya pada 20 September yang lepas dan bermula hari ini dan telah dilaksanakan di semua negeri. Walau bagaimanapun terdapat juga negeri-negeri yang telah melaksanakan lebih awal ya. Contoh negeri di Sabah, di Labuan, di Sarawak. Sebab negeri-negeri ini mereka terdapat golongan remaja yang berada di kawasan pedalaman. So mereka perlu lebih banyak masa ya, untuk mencapai sasaran yang kita telah tetapkan. Untuk pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kepada golongan remaja, kita juga ada sasaran tertentu. Sasaran utama kita sekurang-kurangnya pada November nanti, sekurang-kurangnya 60% golongan remaja ini telah menerima dos pertama. And then pada penghujung tahun ini, sekurang-kurangnya 80% pada golongan ini telah menerima dos lengkap, dos kedua. Ya. Doktor, perihal untuk kita melihatkan kepada bagaimana mobilisasi vaksin ini diagihkan ataupun diberikan secukupnya dan juga mengikut kepada keperluan khususnya kepada golongan remaja, kanak-kanak ataupun golongan pelajar dan juga golongan remaja ini juga termasuk mereka yang akan mendaftar ke Institut Pengajian Tinggi Awam. Jadi perihal kepada perkara ini bagaimana kita melihat sudah pasti peranan bukan sahaja pusat PPV tetapi juga pihak pentadbir sekolah dan juga pihak pentadbir di Institut Pengajian Tinggi juga perlu memainkan peranan dalam menjayakan PICKR ini, doktor. Ya, bagi pelajar yang berada di institusi awam ataupun swasta, seperti mana yang saya sebutkan tadi, mula-mula sekali mereka perlulah mendaftar dalam Mas Sejahtera dan berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan, pelajar-pelajar di institusi awam atau swasta mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19 mereka boleh walk in di mana-mana PPV awam atau integrasi yang telah ditetapkan. Dan itu yang pertama sekali mereka perlu daftar dahulu dan kemudian mereka akan dapat walaupun mereka boleh hadir secara walk-in, mereka juga perlu mendaftar sebabnya dalam Mas Sejahtera nanti akan diberikan vaksin sijil digital vaksin COVID-19 nanti apabila mereka sudah lengkap vaksinasi. Mungkin doktor di kesempatan ini kalau doktor boleh kongsikan berkenaan dengan kesan sampingan untuk remaja terutamanya, sebab kalau kita baca di laman portal media di luar negara dan sebagainya, kesannya sedikit berbeza jika dibandingkan dengan mereka daripada golongan dewasa. Jadi untuk memberikan sedikit keyakinan kepada ibu bapa di luar sana untuk membenarkan anak-anak mereka mendapat suntikan vaksin COVID-19 ini, doktor. Baik.
Sebenarnya seperti saya nyatakan tadi, terdapat beberapa buah negeri yang telah melaksanakan awal daripada maklum balas yang kita terima. Seperti juga vaksin-vaksin lain yang sebelum ini dalam program imunisasi kebangsaan, kesan sampingan dia adalah biasa, kesan sampingan biasa. Sebagai contoh, sedikit sakit dan lenguh di lengan, sakit di tempat suntikan. Dan terdapat juga laporan daripada luar negara kejadian kesan sampingan seperti perikarditis atau myokarditis. Walau bagaimanapun kesan sampingan ini adalah sangat rendah. Setakat ini kami belum lagi menerima apa-apa laporan ataupun maklumat berkenaan dengan kesan sampingan yang serius lah. Baik, dalam perihal kita menyimpulkan, apakah harapan doktor untuk menyaksikan perubahan imuniti kelompok bukan saja untuk golongan dewasa tetapi juga golongan remaja, insya-Allah kalau boleh dizahirkan akan membuka lebih banyak kelonggaran dan juga memudahkan urusan rakyat Malaysia untuk melakukan kehidupan seharian seperti sebelumnya, doktor. Betul. Untuk tujuan tersebut supaya kita dapat kembali seperti normal, kita tiada pilihan. Ya? Saya menyuruh kepada golongan ibu bapa penjaga supaya memberi kebenaran, ya, sebab untuk pelaksanaan pemberian vaksin kepada golongan remaja ini yang berumur kurang pada 18 tahun, ibu bapa atau penjaga perlu memberi keizinan, ya, izin dengan menandatangani 2 salinan borang persetujuan, dan mereka juga perlu membawa anak mereka ke tempat-tempat vaksinasi yang telah ditetapkan. So, saya sangat berharap ibu bapa atau penjaga dan juga ketua institusi ataupun penyedia ataupun pengetua memberi sokongan sepenuhnya kepada pelaksanaan program imunisasi kepada golongan remaja ini supaya kita akan dapat kembali seperti biasa, ya. Kita akan kembali seperti normal seperti mana dahulu. Ya, insya-Allah kita sama-sama doakan agar kita dapat mencapai imuniti kelompok dengan penyertaan PICKR ini untuk membawa program imunisasi meliputi keseluruhan cakupan bagi golongan remaja dan juga kanak-kanak. Terima kasih Dr. Rozita Abdul Rahman, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih.